Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita pada malam ini masih lagi diberikan kekuatan oleh Allah taala ke atas kita, dapat kita mengerjakan segala tuntutan perintah yang diperintahkan Allah, sama ada tuntutan itu dalam berupa perkara yang wajib maupun yang sunat. Dan kita mengharapkan pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat meninggalkan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada perkara tegahan itu berupa perkara yang makruh, apatah lagi yang haram. Yang moga-moga dengan itu kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang dikasihinya, sehinggalah Allah menyelamatkan kita daripada azab api neraka dan ditempatkan di tempat yang dimuliakannya, iaitu di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sekarang sudah berada betul-betul di hujung bulan Ramadan. Tinggal lagi berbaki beberapa sahaja malam lagi, beberapa hari sahaja lagi. Dan di saat inilah yang kita nanti-nantikan akan tibanya malam Lailatul Qadar. Cumanya ada dua pendapat daripada alim ulama. Ini bukan nas qat'i, tak wajib kita yakin, tetapi boleh kita jadikan sekadar panduan, kerana yang berkata ini bukan calang-calang orang, iaitu Al-Imam Al-Ghazali dan beberapa ulama-ulama yang lain yang bersetuju dengan pendapat beliau. Ada di sana pendapat daripada Al-Imam Al-Ghazali dan beberapa ulama lain menyebut bahawa sekiranya Ramadan yang pertama itu jatuh pada hari Ahad ataupun hari Rabu, berkemungkinan besar, tak mesti wajib, berkemungkinan besar malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 27 atau 29. Jadi malam ni malam 27, dan malam 27 banyak juga sandaran-sandaran dia, kekuatan malam 27 tu. Nak disebut sebagai mungkin-mungkinlah kan malam ni malam Lailatul Qadar. Kita nak tengok di sini ada beberapa panduan. Di sini ada pada saya ni ada 8 tanda-tanda malam Lailatul Qadar.
Kita tengok, kalau tengok tanda tu ada, boleh jadi mungkin dia. Tanda yang pertama kata Nabi SAW, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada malam yang 10 terakhir di bulan Ramadan. Ni yang pertama ni kita kena dah. Memang 10 akhir dah kita ni. Tanda yang kedua kata Nabi SAW, man kana minkum multamisan lailatul qadri. Barang siapa di antara kalian yang mencari malam Lailatul Qadar, falyaltamisha fil ashril awakhiri witran. Maka hendaklah dia mencarinya pada 10 malam terakhir, yakni bulan Ramadan itu, iaitu pada malam yang ganjil. Malam yang ganjil berbaki 2 malam je lagi, iaitu malam ni 27, lepas tu satu lagi malam 29. Lagi 2. Tak ada katalah kalau Lailatul Qadar dah jadi dah malam-malam ganjil sebelum ni. Kalau kita dapatlah, tak dapat tak adalah. Tapi andai kata belum jadi lagi, kemungkinan besar sama ada malam ni atau malam 29. Lagi 2 malam je. Yakni malam-malam yang disebut oleh Nabi sebagai malam yang ganjil. Tanda yang ketiga, kata Nabi dalam hadisnya yang mafhumnya berbunyi, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan. Tidak begitu panas dan tidak begitu dingin. Antara tanda dia, malam tu kita tak rasa bahang, panas, dan kita tak rasa sejuk berangin. Dia biasa je. Panas sangat pun tidak, sejuk sangat pun tidak. Tapi sejuk dalam masjid ni sebab aircon tu cerita lain. Ni di luar. Kita duduk luar tu rasa macam mana? Kalau tak rasa panas sangat, tak sampailah bahang, dan tak rasalah sejuk sangat sampai pun kita rasa sejuk malam ni, itu bukan dia tu. Kalau malam Lailatul Qadar ni, dia tak terlalu panas dan tak terlalu sejuk. Tanda yang keempat, suasana malam yang berbeza, kata Nabi, iaitu kata Nabi, Lailatul Qadar adalah malam yang terang. Tanda yang keempat, kita pergi tengok kat langit tu, nampak macam ada cahaya keputihan. Langit tu nampak terang. Langit tu nampak terang. Tidak panas dan tidak dingin. Dan lagi kata Nabi, tidak ada awan. Awan tak ada. Langit kosong lah. Tak ada awan. Dan cerah. Tidak hujan. Tak hujan. Malam ni tak hujan lagi tak? Hujan ke tadi? Tak hujan tak? Malam sebelum ni hujan. Nak? Katanya dalam hadis kata tak hujan. Tanda-tanda Lailatul Qadar tu. Tidak ada angin kencang, tak ada ribut. Kalau ada ribut tu bukan dia. Dan tidak ada yang dilempar pada malam itu dengan bintang. Tak ada taik bintang. Taik bintang ni kita tak tahulah, kita tak tengok pun. Tapi nak cerita tanda dia. Lagi tanda yang kelima, kata Nabi SAW, iaitu munculnya bulan. Satu hari sahabat-sahabat tengah bersembang-sembang sesama sahabat tentang malam Lailatul Qadar. Macam kita kan duduk-duduk tepi masjid tu sembang-sembang. Nak bila lah Lailatul Qadar? Macam tu sahabat duduk sembang-sembang. Kebetulan tengah sembang-sembang tu Rasulullah ada sebelah. Tiba Rasulullah pun mencelah. Rasulullah kata, siapa di antara kalian yang ingat ada satu malam itu bulan nampak terang? Seolah-olah Nabi nak memaklumkan pada sahabat, antara tanda lagi Lailatul Qadar, bulan nampak terang. Makna bulan tu tak terselindung dek awan ke apa, dia nampak terang. Tapi bukan bulan purnama. Kalau bulan purnama tu bukan malam hujung, tu malam 15. Kan? Ni bulan sabit. Sebab bulan nak pergi hujung dah, nak jadi hilal dah, nak jadi anak bulan. Kan? Nanti nak masuk raya. Jadi bulan tu berbentuk bulan sabit yang separa sahaja dan dia nampak terang. Itu tanda dia. Tanda yang keenam, malam itu cerah. Tadi dah sebut dah. Tanda yang ketujuh, kata Nabi SAW, iaitu cahaya matahari pagi tidak terik. Tak ada kata kalaulah malam ni Lailatul Qadar, esok pagi kita bangun nak bangkit subuh lepas sahur,
Kita tengok kat luar, kalau tengok cahaya matahari tu tak terik, boleh jadi malam tu malam Lailatul Qadar, malam sebelum ni tu. Kalau takdir contoh malam ni Lailatul Qadar, esok pagi matahari tak terik. Kalau kita bangun esok tengok matahari tak terik, confirm lah tu. Boleh jadilah tu. Mungkin besar lah tu. Malam tu adalah Lailatul Qadar. Sebab apa yang jadi matahari tu jadi tak terik cahaya dia? Dia ada cerita dia. Pada malam Lailatul Qadar, ratusan ribuan malaikat turun daripada langit. Tak tahulah berapa jumlahnya, tapi terlampau banyak malaikat turun daripada langit pergi ke bumi untuk melihat hamba-hamba Allah yang kuat beribadat kepada Allah, dan mendoakan mereka yang buat ibadat ni. Sepanjang malam tu malaikat duduk di bumi ni, kan? Akhirnya bila esok menjelang subuh, dah masuk pagi, habis dah lah malam, maka malaikat-malaikat naik balik ke langit untuk balik ke langit. Jadi sebabkan malaikat yang bilangannya terlampau banyak tadi naik ke langit, menyebabkan cahaya matahari tadi jadi tak terik. Dia maksud cahaya matahari tak terik ni, maksudnya kita boleh tengok matahari. Biasa-biasa kita tak boleh tengok. Biasa kalau kita bangun pergi kerja pagi-pagi tak, silau, matahari duduk depan, bawa kereta jalan, kita turunkan kita punya yang atas kat bumbung. Sebab tak boleh tengok, sebab terik. Tapi kalau yang dikatakan cahaya pagi tu tak terik, matahari tu kita boleh tengok. Sebab cahayanya tak terik sehingga tak menyebabkan mata kita sakit. Kalau biasa tengok matahari tak boleh, sakit mata kita sebab terlampau terang cahaya dia tu. Tapi yang kali ni boleh. Kalau tengok dah macam tu, makna tandanya malam tadi tu Lailatul Qadar. Tapi habis dah lah. Kalau dia waktu tu nak semayang tak jadi dah. Dia pun kelang kabut dia ambil uduk nak semayang duha. Dah. Sebab nama pun Lailah ni malam, bukan siang. Maknanya Lailatul Qadar tu malam saja, paginya bukan dah. Waktu malam tu saja, kan? Dan tanda yang seterusnya, tanda yang terakhir, tanda yang ke-8, perasaan terasa tenang. Malam tu dia rasa lain sikit. Dia rasa hari tu dia rasa tenang sangat malam tu. Dia rasa seronok je hati dia. Dia rasa lapang aja. Rasa tenang, tak serabut kepala, tak stres. Boleh jadi malam tu adalah malam Lailatul Qadar. Kemudian pula disokong kuat pula oleh seorang ulama, iaitu yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, yang dinakalkan dari perkataan Al-Imam Abu Hubairah rahimahullah. Kata imam ini, wa in waqa'a fi lailatin min autaril ashri lailata jum'atin, jika sekiranya malam Jumaat itu bertembung pada mana-mana malam ganjil di 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan, fahiya arja min ghairiha, maka malam itu lebih diharap berlakunya Lailatul Qadar berbanding pada malam-malam ganjil yang lain. Sekali lagi, nampak seolah-olah tandanya makin kuat. Malam ni malam 27, berkebetulan malam ni juga malam Jumaat. Malam Jumaat tu pun besar dah ganjaran dia, kan? Jadi kemungkinan besar kata Syekh ni, kalaulah malam Jumaat tu bertembung dengan mana-mana malam yang ganjil daripada 10 malam yang terakhir, kemungkinan besar itulah malam Lailatul Qadar. Apa-apa pun perkara ini ialah rahsia Allah, kita tak tahu. Apa yang saya sebut tadi semua adalah pendapat-pendapat daripada alim ulama dan kata-kata daripada hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Apapun yang sebenarnya tergantung atas Allah lah, kepada siapa Allah nak memberikan kepada hamba-hambanya. Yang penting kita bukan nak jadi hamba Lailatul Qadar, kita nak jadi hamba kepada Allah. Kita buru Allah,
kita dapatkan Allah, istiqamahkan buat ibadat kerana Allah, pasti dan pasti Allah akan mengurniakan ganjaran-ganjaran Lailatul Qadar itu pada kita. Kalau tak Lailatul Qadar pun pasti-pasti Allah memberikan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda dengan sebab amal-amalan kita yang kita buat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan kemudian ya, takdirlah kata kita dapat malam Lailatul Qadar tu, ataupun mungkin kita tak tahu Lailatul Qadar ke tak Lailatul Qadar, aku hentam sudahlah, dia kata. Buat sajalah. 10 baki-baki ada yang lagi ni, tinggal lagi berapa malam dia ni, buat je lah, dia kata. Okey, benda apa kita nak buat? Kadang-kadang tak dan juga. Kadang-kadang kita sibuk kerja, ataupun kadang-kadang kita penat, malam tu tak larat nak buat. Jadi apa amalan yang kita boleh buat, dia ringkas tapi ganjaran dia besar. Mana tahu kalau kena malam tu Lailatul Qadar, kita dapat buat digandakan seolah-olah macam kita buat 1000 bulan atau lebih daripada 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Apa amalan dia? Maka kata Syekh, afdalul a'mali fi lailatul qadri wa layalil ashri, sebaik-baik amalan yang boleh kita buat pada malam Lailatul Qadar ataupun pada mana-mana 10 malam yang akhir itu, ada 3 amalan yang paling afdal. Maksud afdal makna paling tinggi pahala dia, paling banyak ganjaran pahala dia. 3 amalan ni. Apa dia? Yang pertama as-salah, yang kedua Al-Quran, yang ketiga ad-doa. Kalau tak mampu buat 3-3, jangan sampai tak buat langsung salah satunya. Tak boleh buat 3-3, buat satu pun jadilah, kan? Tapi kalau mampu, lebih baik kita buat 3-3. Kemudian ditanya sahabat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, selepas aku selesai mengerjakan segala yang wajib, apakah amalan yang paling afdal aku nak buat selepas buat benda-benda wajib? Maknanya amalan-amalan sunat lah. Maka kata Nabi, amalan sunat yang paling tinggi ialah solat sunat. Sebab apa? Sebab solat ni lah yang paling utama sekali dalam pelbagai-bagai ibadat. Dalam banyak-banyak jenis ibadat, solat nombor 1. Sebab tu kalau kita tengok amalan-amalan lain atau ibadat-ibadat lain, Allah hantar malaikat Jibril dengan utusan wahyu daripada malaikat Jibril ni dihantar kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi main dengan solat, Allah tak hantar melalui malaikat Jibril. Allah jemput Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke langit dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, dan Allah sendiri bagi kat Nabi. Di sinilah kata ulama menunjukkan ibadah solat adalah ibadah tertinggi. Jadi ibadah tertinggi selepas bahagian fardu, pasti dan pastilah solat sunat. Maka ditanya oleh sahabat pada Nabi, dalam banyak-banyak solat sunat apa pula yang paling tinggi ganjaran dia? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus salati ba'da salatil maktubah, seutama-utama solat setelah solat maktubah. Maktubah maknanya solat wajib. As-salatu fi jawfil lail, iaitu kamu solat pada waktu sepertiga akhir malam. Dengan kata lain, solat tahajud. Solat tahajud. Timbul persoalan, kenapa solat tahajud menjadi solat yang paling tinggi ganjaran pahala dia? Pertama, kerana nak buat dia susah. Bukan semua orang boleh buat. Cakap senang, nak bangkit tengah malam tu, badan kita letih apa semua, perut terlampau kenyang pula, buka banyak makan, sahur pula lagi. Dia jadi tidur tu nyenyak sangat. Nak bangkit tengah malam bukan senang. Mujahadah kena tinggi, kena kuat. Kadang dah bangun dah, duduk saja atas katil. Kadang bangun keluar dah, masuk dah bilik air, buka dah bilik air, dia tengok paip tengok dia. Tak jadi buat apa kak? Aduh. Nak kena mujahadah yang sungguh-sungguh. Barang kena latih sungguh-sungguh, bukan main bila tiba-tiba nak buat dia kena latih. Kena paksa-paksa. Sebab tu barang dia barang mahal. Satu. Yang kedua, kenapa ibadat solat sunat tahajud ni tinggi sangat pahala dia? Kerana dia adalah antara ibadah rahsia antara kita dengan Allah, yang orang lain tak tahu. Kalau ibadat lain kita buat depan orang, kadang-kadang sembahyang sunat rawatib,
Kan? Tadi ni solat tarawih, solat witir. Bila buat depan orang ni, kadang-kadang susah nak jaga amalan tu. Maksud susah nak jaga amalan tu, kadang-kadang dalam buat beramal tu masuk riak, ujub, takabur. Tu leceh. Dalam kita tak sedar, kita yang semayang tarawih malam ni, tiba-tiba dalam hati ni rasa lebih baik daripada orang yang kat luar tak semayang. Siap dihina pula, duk lepak kedai kopi, bagus kat aku semayang sunat. Dia rasa dia lebih baik. Habis dah rosak dah. Ada. Kadang semayang pula nak tunjuk kat orang dan sebagainya. Ni jadi rosak. Tapi kalau tahajud dia rahsia, tak ada siapa tahu. Melainkan kita pergi gatai tangan pergi bagi tahu. Ni trend terkini lah. Nah, di kan dia ada grup kawasan ke, grup kampung expo ke, grup masjid ke apa dah. Satgi pukul 3 pagi dia bangun, dia tulis dalam WhatsApp, salam tahajud semua. Nah, apa tujuan? Apa tujuan? Kita khawatir, takut niat dalam hati dia supaya bila pagi esok kawan-kawan bangkit sahur pukul 5, buka WhatsApp, tengok-tengok pukul 3 pagi tadi dihantar salam tahajud. Kawan pun kata, hui, bangkit tahajud tu. Dia mengharapkan kepujian makhluk. Ingat, siapa yang mengharapkan kepujian makhluk pasti mendapat kehinaan Allah. Dan siapa yang mengharapkan kepujian Allah, maka terpaksa pula menerima kehinaan makhluk. Dia salah satu itu je. Jadi kalau kita nak harap manusia puji kita, takut-takut kita dihina Allah. Lebih baiklah kita dihina makhluk tetapi kita dipuji Allah. Cukuplah kita buat, Allah puji. Walaupun makhluk tak pandang kita, tapi hati kita ni jahat masalahnya. Kita nak orang tahu kita bagus. Setan pula cocok kata, depa ingat hang ni balok liat, hang cerita sikit hang berapa banyak dah amalan hang buat. Mula tu masalah. Biar orang ingat kita ni bodoh, tak apa. Dia tu bodoh kan, tiapa, tak apa, biar. Walaupun sebenarnya kita ada ilmu, biar orang ingat kita ni jenis balok liat, jenis tengok muka pun tak bangkit tahajud. Tak kata tahajud subuh pun tak semayang orang kata gitu, contohlah. Nah, biarlah orang nak kata, yang penting kita buat tak buat. Allah tahu tak kita buat, cukup lah. Tak usah nak tunjuk lah. Pamerkan kebaikan kita buat ni istilahnya sum'ah dalam kitab tasawuf. Haba'am mansura, jadi debu yang berterbangan. Allah tak kira. Tu menunjuk-nunjuk tadi tak payah. Jadi kita buat cukup, Allah dah tahu kita bangkit di tengah malam kerana Allah sudah memadai. Sebab yang nak bagi syurga, nak bagi pahala Allah, bukan kawan-kawan kita, bukan mana-mana orang. Jadi kita buat untuk Allah dah. Allah nak bagi pahala, Allah nak bagi syurga. Cukup lah. Tak buat apa nak harap ke manusia lain, ke orang. Gitu. Kemudian itu yang pertama, solat. Dirikanlah solat tahajud kalau kita mampu. Yang kedua, kalau mampu kita bacalah Al-Quran. Kata Nabi dalam hadis, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baik ibadat bagi umat aku adalah membaca Al-Quran. Bacalah Quran. Baca di luar semayang, Allah gandakan satu huruf 10. Baca dalam semayang, Allah gandakan satu huruf 100. Sahabat tanya, ya Rasulullah, alif lam mim tu satu huruf ke? Nabi kata, la, tidak. Tapi satu huruf itu, kata Nabi, alif tu satu huruf, lam tu satu huruf, mim satu huruf. Maknanya kalau baca di luar semayang, alif lam mim saja sudah 30 ganjaran pahala. Kalau baca dalam semayang darab 100, 300 dah situ ganjaran pahala. Kemudian ditambah pula dalam hadis yang lain, hadis qudsi, siapa yang baca Quran ataupun melakukan apa-apa jua kebaikan di dalam bulan Ramadan, sab'i mi'ati di'fin, akan digandakan pahala amalan itu sebanyak 700 kali ganda. Mana kalau kita baca dalam semayang satu huruf 100, darab pula 700, maknanya jadi dalam bulan Ramadan satu huruf saja kita baca dalam solat, jadi 70,000 ganjaran pahala satu huruf. Kalau ada 3 huruf, 210,000 ganjaran pahala. Tu baru alif lam mim, belum campur zalikal kitabul la raiba fi sampai habis. Tu dah berapa banyak huruf dah situ. Jadi baca.
Kemudian yang ketiga, amalan ibadah yang paling tinggi yang kita boleh buat, iaitu doa. Nabi kata ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Doa, minta. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, nescaya aku nak perkenan. Minta apa nak minta saat ni. Ini waktu mustajab doa. Tuan-tuan, malam-malam Ramadan dah nak habis dah. Waktu-waktu lain bukanlah tak mustajab, bukanlah Allah tak makbul, tapi kadang-kadang payah sikit. Tapi malam ni mudah. Dia direct terus. Direct terus pergi kepada Allah. Allah terus makbulkan permintaan kita. Allah kata siapa yang nak diampuni dosanya, minta akan aku ampuni dosa ni. Inilah saat dosa kita banyak, kita minta kepada Allah hapuskan dosa kita. Kemudian kata Syekh, wa afdalul ahwal, dan keadaan yang paling afdal, paling terbaik, jam'us salasah, kamu himpun tiga-tiga. Tadi saya cerita satu-satu. Kata Syekh, lagi terbaik kalau kamu mampu buat, kamu gabungkan ketiga-tiga amal tu. Macam mana? Bi italatil qiyami bil Quran, dengan kamu memanjangkan solatmu dengan membaca Al-Quran. Macam mana nak buat? Saya ajar benda ringkas mudah. Ingat, sembahyang fardu wajib berdiri, tak boleh duduk, melainkan sakit. Benar-benar sakit memang tak boleh ni, itu dimaaf. Itu panjang cerita sembahyang duduk tu, itu bagi solat fardu. Adapun solat sunat, kita tak sakit apa ni, kita sihat wa'afiat, boleh melompat lagi, tapi saja nak sembahyang duduk, hukumnya harus. Boleh, tak ada masalah. Sembahyang tarawih saja nak sembahyang duduk, kan, saja je nak boleh. Cuma fadilat pahala diri lebih banyak daripada duduk lah. Tapi nak ceritanya hukumnya boleh. Kalau sembahyang fardu saja-saja duduk tak boleh. Sembahyang sunat boleh. Habis macam mana nak buat? Bangkit tahajud. Tak payah, kadang-kadang mungkin kita ni kalau baru-baru nak buat, janganlah drastik sangat. Jangan pukul 3 terus bangun. Kita buat pelan-pelan. Bangun pukul 5 tak apa dah. Nak bangkit sahur tu, kan, kita nak makan sahur, bangkit lebih kurang pukul 5. Ataupun 5 suku lebih kurang. Kita bangkit, bentang sejadah, kita sembahyang, niat solat sunat tahajud, sembahyang duduk. Tak payah diri tak apa, sembahyang duduk. Duduk, letak depan sejadah tu rehal. Lepas tu buh Quran. Quran jenis besar sikit, jangan kecil, takut tak nampak tulisan. Quran besar, buh lampu satu atas tu. Tu pun pasang lampu bilik pun tak apa dah. Lepas tu kita takbir sembahyang, baca doa iftitah, baca Fatihah. Time nak baca surah, tak payah baca surah pendek-pendek, tu ambil yang dalam Quran tu terus. Kan Quran duduk depan kita dah, baca semuka satu rakaat. Rakaat kedua pula baca semuka sebelah ni. Assalamualaikum, Assalamualaikum, tengok masa ada lagi dan kita boleh dan nak buat lagi, selak muka sebelah, angkat lagi takbir. Sembahyang tahajud pun dapat, cerita dah tadi, pahala sangat besar solat tahajud. Baca Quran pun dapat, cerita juga baca Quran tadi pahala besar. Dah gabung dua pahala besar dalam satu keadaan. Dalam satu keadaan kita buat dua-dua sekali. Tu kata Syekh terbaik, afdalul ahwal. Jadi kita buat, baca. Kemudian kata Syekh lagi, itu baru kita gabung dua, nak gabung yang ketiga pula. Kata Syekh, kemudian wa italati sujud bid doa, dan kamu panjangkan sujud dalam sembahyang kamu tu dengan berdoa. Tadi kita sembahyang tadi baca dah surah apa semua. Mana sujud yang paling afdal nak berdoa? Ialah sujud yang akhir, saat kita nak bangkit tahiyat akhir. Sujud lah tu, kita sujud lama sikit. Kalau sembahyang jemaah, imam jangan buat lama-lama, sebab takut mengganggu jemaah yang di belakang. Ada orang jenis sakit ke, ataupun ada orang ada urusan, dia nak cepat. Sembahyang jemaah, kata Nabi, ringkas-ringkaskan. Adapun kalau solat sendirian, maka panjang-panjangkan, lama-lamakan. Kita terbalik, sembahyang jemaah buat panjang-panjang, sembahyang seorang laju-laju, jap-duk dah habis, tahu dah salam dah. Dia sebenarnya sembahyang jemaah ringkas, bagi mudah orang. Nak sembahyang lama-lama, nak baca panjang-panjang, nak doa panjang-panjang, kita sembahyang sendiri kat rumah. Kita buat tadi solat tahajud tadi ni, baca Quran tadi tu panjang-panjang, time sujud akhir, sujud lama sikit, masuk doa dalam tu. Doalah, nak minta apa. Tapi dengan syarat mesti bahasa Arab. Allah, saya tak erti Ustaz bahasa Arab. Kalau tak erti bahasa Arab, nak cakap Melayu boleh, tapi jangan berlafaz. Tutup katuk mulut, lintah di hati saja. Sebab kalau cakap bahasa lain selain daripada bahasa Arab dalam solat, batal solat. Maka kita tutup mulut, jangan cakap, lintah ke hati je. Ya Allah, ampunlah dosa saya, ya Allah,
dosa saya banyak ya Allah, saya dah bertaubat ya Allah, saya insaf dah tak nak buat macam dulu-dulu. Kalau takdir saya terbuat lagi, janganlah engkau palingkan wajahmu kepadaku ya Allah, janganlah engkau biarkan aku ya Allah, tolonglah aku. Doa dalam hati kita. Lama sikit tak apa kan, gitu, panjangkan dalam sujud. Dan saya nak memberi juga orang cakap apa, pesanan yang saya dapat daripada guru saya. Dia kata kita rugi kalau kita tak buat. Kita semayang tarawih banyak 8 rakaat campur dengan witir 3 rakaat daripada awal Ramadan hari itu. Nah, jadi buat macam ni. Bila tok imam baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, lepas tu imam senyap sekejap, ada gap situ. Amin, ada situ. Kat tengah-tengah tu ada senyap sekejap. Masa senyap sekejap tu kita masuk doa. Antara doa yang diajar oleh guru kami, Rabbighfirli wali walidayya. Artinya, ya Allah, ampunkan dosaku dan dosa kedua ibu bapaku. Pendek ya? Tak ingat yang cakap Arab tadi, boleh cakap Melayu tapi dalam hati. Kan? Moga-moga sebab apa? Sebab dalam hadis Nabi kata, amin kita berjemaah ni bukan sakat kita je yang amin, para malaikat Allah pun turut amin. Kena-kena malam tu lah, malam Lailatul Qadar, bayangkan berapa ratus ribu malaikat ada waktu tu. Waktu diaminkan oleh seluruh malaikat, takkan satu pun tak kena. Tak? Allah makbul, Allah ampun dosa kita, Allah ampun dosa mak ayah kita yang telah pergi meninggalkan kita. Inilah jasa kita sebagai anak berbakti pada mak ayah kita. Nak bakti lain tak boleh dah, mak ayah dah tak ada. Inilah baktinya, iaitu dengan mohonkan ampun kepada Allah akan dosa mak dan ayah kita yang berada di alam sana. Ni baca doa. Kan? Bukan payah pun. Berapa kali? 8 rakaat, 8 kali baca Fatihah. 8 kali dapat doa. Witir lagi 3 kali baca Fatihah, 3 kali dapat doa. Aduh. Tu baru sembahyang tarawih, tak campur yang solat fardu lagi. Minta buat, jadikan ini amalan rutin. Dan lagi tempat mustajab doa di dalam solat, iaitu sebelum memberi salam. Ini kata Sayyidatuna Aisyah, Nabi tak pernah tinggal. Nabi tak pernah tinggal. Innaka hamidun majid. Sebelum bagi salam, doa situ. Antara doa yang diamalkan Nabi, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, sesungguhnya aku minta berlindung kepada engkau daripada azab kubur. Soalannya, adakah Nabi pun ada azab kubur? Kan Nabi tak ada azab kubur. Dah kenapa Nabi doa? Sebab Nabi nak ajar kita cara doa. Kita buatlah ikut Nabi, minta supaya Allah selamatkan kita daripada azab kubur. Kita tak tahu mati kita macam mana. Mati pasti, tapi macam mana keadaan kita kat sana? Berapa ramai dah kawan-kawan kita yang dah pergi meninggalkan kita. Hari ni kita tengok muka orang kat dalam WhatsApp tu. WhatsApp group kan ada pemberitahuan, ada kematian kat Kampung Expo gini-gini ni. Rumah Pak Lang, rumah Pak Ngah gini-gini. Keluar gambar ni, gambar hitam putih. Al-Fatihah ditulis situ. Hari ni kita buka WhatsApp, tengok muka orang. Esok-esok orang tengok muka kita kat situ. Muka kita situ. Gambar kita Muhammad Syakir bin Nasuha, Al-Fatihah. Bila-bila sahaja. Sebab tu kita buatlah sebaik mana yang kita mampu. Ni jadikan malam-malam berbaki Ramadan ni minta sungguh-sungguh keampunan pada Allah. Sebab kita tak tahu mati kita tu bila. Sempat tak sempat. Nak tunggu Ramadan tahun depan pun belum tentu. Kalau Allah Ramadan tu insya-Allah ada tahun depan. Kalau tak kiamat lagi lah. Tapi kita tu tak tahu ada ke tak ada tahun depan tu. Jadi ni kita buat sekadar mana kebaikan yang kita mampu buat. Kalau tak mampu buat semua, jangan sampai tinggal semua, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni, tazkirah yang dapat kita kongsikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Kalau tak banyak pun, sikit pun jadilah, insya-Allah. Dan saya mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin, insya-Allah. Wallahu alam. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa adkhilnal jannata wa al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma rzuqna lailatal qadri wa a'inna ala ihya'iha bil a'mali salihah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, Engkau kurniakan kami kesempatan bertemu dengan malam Al-Qadarmu. Jadikan kami antara hamba-Mu yang menghidupkan malam tersebut, dan diampuni kami dari segala dosa, dan kabulkan doa dan hajat kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.